Hai, salam sejahtera semua. Apa kabar? Ah, lama kan tak jumpa? Padahal baru je beberapa hari yang lepas. Syukur. Cikgu pun sihat juga. Tak ada masalah. Kan biasa je cikgu. Hmm. Okey, sebelum kita nak mula kelas, so saya nak tanyalah, ketua kelas siapa Ah, Suraya. Hari ni berapa orang masuk? Okey. Okey, just reminder untuk korang, kalau ada masalah connection bagi tahu dekat group atau boleh call, tak ada masalah. Right? So, cikgu pun telah urus kehadiran. So, hari ni semua orang masuk Bagus. Ini yang kita nak. Cikgu pun senang juga nak mengajar kamu. 5 orang. Okey, kita ada Suraya Azmira, Nadira Natasha, Hadi Nazrin. Oi, apa kau batuk? Alamak, buat hal lah orang ni. Lagu je. Muhammad Firdaus pun ada. Okey, dan juga Amir Safwan lah, idola korang. Ya, tahu. Okey. So, pastikan, reminder sekali lagi, pastikan semua ada datang tau. Tapi tak apalah, walaupun semua korang pun dah masuk kan. Kot ada yang nak skip. Untuk kelas kita, just make sure untuk sediakan gadget, korang punya telefon kan. Yang korang guna tu, make sure korang punya connection internet tu bagus. Sebab kita akan buat 2 game secara online. Lepas tu, sediakan juga alat tulis. Takkanlah cikgu kena suruh sediakan pula kan. Korang pun dah boleh sedia sendiri dengan buku nota korang lah. Buku nota korang tu yang cantik-cantik molek. Okay, so make sure semua ada tahu. Okay, alright. Sebelum kita akan officially memulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu akan tayangkan 2 gambar bersiri. Okay, tengok yang kat sebelah. Nampak tak? Okay, nice one. Okay, dalam siri bergambar tu ada 2 gambar, iaitu korang perhatikan apa yang berlaku. Ya, betul. Pertama, di lapangan terbang. Okay, itu di mana cerita tu berlaku. Cerita enak. Hebatlah korang dah baca Okay. Lah, okay, lepas tu boleh bagi tahu saya tak, siapa watak-watak yang terlibat dalam gambar-gambar tu? Betul, Dr. Chan, Anna dengan Zaki. Wow, amazing. Hebat. Okey, cikgu akan uji dulu sekejap tentang pengetahuan sedia ada korang tu. Okey, ada 2 soalan tu. Okey. Alright. Apa yang anda tahu ataupun faham dan klasifikasikan contoh-contohnya. So, cikgu nak panggil random lah. Cikgu nak pilih yang kasyak-kasyak tu. Siapa Amir. Amir boleh jawab tak Amir soalan cikgu? Boleh kan? Jangan cakap tak boleh. Ada yang kena lempang juga kan? Tak ada, tiba. Okey, betul. Tapi untuk yang soalan kedua tu ada beberapa mistake sikit. Tapi tak apa, cikgu akan perbetulkan nantilah masa kelas. Nanti Amir take note tau. Jangan asyik tidur je. Tak adalah, Amir ni rajin. Tak tidur kan. Okey, tak apa. So, nice try. Latar betul, binaan plot tu ada boleh diperbaiki sedikit lah. Okey. Nadira. Okey, latar ialah nice and sama jugalah. Binaan plot ada juga mengalami masalah teknikal sikit, tapi tak apalah, kira baguslah kan. Dia lebih kurang macam Amir je. Okey, it's okay. Apapun, nice try, congrats. Sebab dapat juga menjawab soalan. Nampaknya korang ni tak adalah masalah sangat pun nak ingat tentang konsep definisi latar dengan binaan plot. So apa-apa pun, hari ni kita akan tengoklah aplikasi latar dan binaan plot dalam karya drama Anna oleh Kemala. Okay, so tanpa membuang masa lagi, jom kita sama-sama bincang dan tengok apakah analisis-analisis yang ada dalam pelajaran kita pada hari ini. Jom. Okay, so kita akan start topik pertama kita, iaitu latar. Okay,
So, apa yang kita tahu mengenai latar? Okay, kamu pun sudah belajar sebelum ini bahawa latar tu dimaksudkan semua keterangan, okay, yang berkaitan dengan waktu, lokasi dan watak serta suasana yang berlakunya sesuatu peristiwa dalam karya sastra. Dan kamu pun telah tahu bahawa latar dibahagikan kepada 3, iaitu yang pertama latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Jadi dalam karya drama Anna ini, cikgu dan kamu hari ini kita akan sama-sama berbincanglah mengenai 3 latar tersebut yang terdapat dalam karya drama Anna oleh Kemala ini. Okay. Baiklah, mari kita lihat analisis latar yang terdapat dalam karya drama Anna oleh Kemala. Baik, seperti yang kamu lihat dalam jadual yang cikgu sertakan yang ada dalam slide tersebut, kita dapat lihat ada 3 latar yang ada dalam drama Anna ini. Okey, yang pertama latar masa. Okey, cerita Anna ini berlaku pada tahun 1967, iaitu tahun selepas kemerdekaan. Okey, tahun kita, bila kita tahun merdeka guys? 1957. Okey, jadi maksud dia selepas pada tahun 1957 itu, tahun 1967 adalah bermulanya penceritaan antara Anna dengan Zaki. Pada tahun itu, okay, watak utama iaitu Anna, okay, seorang gadis dari England. Dia ingin pulang ke England meninggalkan Zaki dan anaknya. Okey, boleh ada seorang jawab, kenapa Anna membuat keputusan untuk meninggalkan Zaki dan anaknya? Ya, betul. Sebab Anna ni dia berasakan bahawa Zaki dia sangat mementingkan emaknya, iaitu Mak Munah yang sakit, okay, berbanding dengan Anna. Kenapa? Apa yang Anna fikir guys? Anna fikir Zaki tidak sayang Anna. Padahal Zaki dia sayang Anna kan? Cuma mungkin pada waktu itu, ya, betul, fikiran Anna mungkin tidak menentu. Sebab sepanjang Anna tinggal bersama dengan Zaki dan mereka memiliki anak iaitu bernama Tina, Anna berasa sangat kekurangan perhatian atau kekurangan apa guys? Kasih sayang daripada Zaki. Kamu pun telah tahu kan apa Zaki telah buat kepada Anna yang, tapi adakah Zaki berbuat jahat kepada Anna selama ni? Tidak kan? Betul? Okey, pada sebelum penceritaan ini berlaku, okey, ingat tak tentang peristiwa kematian Ibu Anna? Peristiwa kematian Ibu Anna ni dia berlaku pada zaman apa guys? Betul, zaman komunis. Zaman komunis di mana kuasa-kuasa Jepun atau orang-orang Jepun ni, tentera-tentera Jepun ni menjajah di tanah Melayu pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga masih ada lagi lah tentera British yang masih bersama dengan bersama orang kata tu menjajahlah di tanah Melayu pada waktu itu. Ya. Dan pada waktu itu juga berlakulah kelahiran Anna dan Zaki pada waktu itu. Pada waktu itu mereka masih kecil lagi. Okey, latar masa tidak dinyatakan secara jelas. Okey, sebagai contoh, sepatutnya perjalanan ataupun penerbangan Anna ke England sepatutnya pada waktu petang, tapi tidak dinyatakan pada pukul berapa. Tapi secara umum penulis itu dia memberitahu bahawa penerbangan Anna ke England sepatutnya pada waktu petang, tetapi ada masalah penerbangan, masalah teknikal dari segi masa tersebut, dia terpaksa ditunda sehingga pada waktu malam. Dan masa itu adalah peluang kepada Zaki, Mak Munah, Dr. Chan bersama dengan anak diorang iaitu Tina cuba untuk memujuk Anna supaya membatalkan keputusannya untuk balik ke England. Okey, dia balik ke England disebabkan adalah suara halus daripada Daddy Anna yang menyuruh supaya Anna untuk pulang ke tempatnya. Seterusnya pergi ke latar yang kedua iaitu latar tempat. Baiklah, yang kamu telah baca karya drama ini,
Di mana peristiwa tersebut berlaku? Seorang dengan jawab? Ya, betul. Drama Anna ini berlaku di lapangan terbang, di mana Anna nak pulang ke England. Dan tempat tu juga Zaki, Dr. Chan, Mak Munah dan Tina, mereka berempat ni datang untuk memujuk Anna supaya tidak balik ke England dan suruh untuk Anna bersama dengan Zaki, ataupun boleh dikatakan sebagai keluarga Zaki lah. Okay. Dalam drama ini juga kita dapat lihat ada dua golongan masyarakat yang ada dalam karya tersebut. Yang pertama kita boleh klasifikasikan sebagai masyarakat barat dan juga masyarakat timur. Masyarakat timur tu yang macam kita lah, orang Melayu, okay, yang orang Bumiputra, Sabah Sarawak. Manakala orang ataupun masyarakat daripada barat yang daripada negara-negara Eropah, macam itulah, negara-negara Eropah seperti Sepanyol, Australia, Denmark dan sebagainya. Masyarakat Asia tu adalah masyarakat yang bertutur dalam bahasa Jepun, bahasa Cina. Hong Kong tu dia masuk dalam Cina lah, dia gitu. Taiwan, Thailand, itu tergolong daripada masyarakat Asia. Tapi tak ada masyarakat Asia yang terdapat dalam karya drama Anna ini. Ada dua saja, iaitu masyarakat barat dan juga masyarakat timur. Masyarakat barat tu yang bertutur dalam bahasa Inggeris lah. Dia macam tu. Betul? Jadi itu sajalah dua, iaitu masyarakat barat dan masyarakat timur. Okey. Jadi dalam watak-watak tersebut, masyarakat barat ialah Anna dengan Daddy Anna, sebab mereka berasal daripada England dan bertutur dalam bahasa Inggeris. Manakala masyarakat timur ialah Dr. Chan, Mak Munah, Zaki dan Tina. Macam itulah. Senang kan latar-latar ni? Tak susah pun sebenarnya. Senang kita nak kena pasti. Asalkan kita ingat tiga kategori ataupun tiga klasifikasi lah, tiga latar tersebut. Okey, senang kan latar-latar ni? Cikgu tahu sebelum ni pun kamu pun telah belajar juga kan tentang latar. Okey, cikgu pun telah ajarkan kamu definisi dan konsep dia. Dan untuk drama Anna ni pun kita sudah sama-sama lah untuk kenal pasti dan tahu apa yang berlaku pada setiap latar tersebut dalam drama Anna ni. Okey, so hari ini macam biasa juga cikgu akan membuat pengujian pengetahuan kamu tentang latar dalam drama Anna ini. Okey, cikgu sudah share dalam WhatsApp group, so setiap seorang harus buka link dan cikgu just bagi masa 2 minit sajalah untuk selesaikan soalan tersebut. Okey, kalau di antara kamu kalau ada yang tak dapat buka, cikgu boleh bagi extend. Cikgu faham kan? Okey, nanti kamu boleh slow-slow lah jawab. Okey, sebab cikgu tak bagi tempoh masa pun sebenarnya, saja je bagi 2 minit. Kod-kod ada yang connection dia bagus kan? Okey, so cikgu tak mau buang masa lagi. Jom kita sama-sama selesaikan soalan-soalan tersebut. Jom.
Okay. Result korang pun dah cikgu dapat. So, mari kita tengok. Okay. Fifth place. Okay. Okay, kira lah tempat kelima kan. Okay, not so bad. Nadira Natasha dengan mendapat 2 skor 13.7 saat. Okay, not so bad. Boleh diusahakan lagi. Mungkin Nadira ada masalah kot nak bezakan dia punya jalan cerita. Tak apa, lepas ni boleh baca balik lah. Okay, so tanya juga di tempat yang keempat Muhammad Firdaus. Wow, amazing. Full 4 soalan. Dia dapat jawab 4 soalan dengan masa 40.3 saat. In third place, Tania Suraya Azmira menjawab 4 soalan dengan masa 36.8 saat. Tempat kedua, second place, Hadi Nazrin, juga 4 soalan berjaya dijawab dengan catatan 20.3 saat. Dan kita tengok kawan korang ni. Wow, first place Amir Safwan, 4 juga dia dapat jawab dengan catatan 19.5 saat guys. Okay, tahniah Amir Safwan. So lepas ni PMTP claim RM50 daripada cikgu. Mantap, tahniah Amir Safwan dan juga korang semua sebab telah mencuba yang terbaik. Walau macam mana pun, walaupun korang dah dapat jawab full kan soalan-soalan tersebut, Nadira boleh dapat tingkatkan usaha lagi. Jangan lupa recall balik apa yang kita telah belajar selepas ni. Okay, so congrats again Amir Safwan. Claim jangan tak claim. Okay, moving on kepada topik yang kedua, iaitu binaan plot. Okay, masih lagi ada yang tak berapa faham atau masih lagi tak berapa menguasai antara korang ataupun mungkin dari kelas lain, bagaimana nak bezakan antara binaan plot dengan teknik plot. Okay, kita nak bagi tahulah. Okay, binaan plot ni adalah rangka lah, macam dikira sebagai satu rangka bagaimana untuk memastikan penceritaan itu berlaku secara teratur. Ada 4 elemen, nanti cikgu akan tunjukkan, iaitu permulaan, perkembangan, kemuncak dan peleraian. Ini pun cikgu dah ajar pada kelas sebelum ini. Recall balik Okey, lepas tu teknik plot pula adalah satu cara bagaimana kita nak wujudkan penceritaan itu hidup ataupun dia nampak betul-betul impact atau berlaku. Contoh iaitu imbas kembali, imbas muka dan sebagainya. Jadi untuk kelas ini cikgu tengok korang tak ada masalah pun nak menguasai tentang binaan plot ni. Mungkin ada beberapa orang lah, tapi tak apa. Kalau cikgu terangkan lagi dalam karya drama ini, mungkin akan lepas ni akan jadi lebih faham. Okey, so mari kita lihat analisis binaan plot dalam karya drama Ena ini. Jom. Baik, dalam jadual tersebut ada 4 tahap atau 4 elemen yang berlaku dalam karya drama Ena ini. Yang pertama ialah permulaan, perkembangan, kemuncak dan peleraian. Pada peringkat permulaan, kita dapat lihat ataupun bila korang dah baca karya drama ini, berlakunya babak watak utama iaitu Ena berada di lapangan terbang menunggu penerbangannya ke England. Sebab kita tahu bahawa Ena ni merajuk kerana Ena berasa tidak mendapat perhatian atau dapat attention lah orang katakan daripada Zaki, kerana Zaki dia sangat caring dengan maknya iaitu Mak Munah berbanding dirinya yang kehausan kasih sayang tersebut. Okey, pada waktu itu kita pun dah tahu juga macam kita dah cakap tadi kan, Ena kecewa kerana beranggapan suaminya iaitu Zaki lebih mengutamakan ibunya daripada Ena sebagai isteri. Macam yang tadilah cikgu telah bagi tahu. Saya rasa ini tak ada masalah sangatlah untuk korang nak tahu pada peringkat yang pertama ini. Okey, seterusnya di peringkat yang kedua, binaan plot yang kedua iaitu perkembangan. Okey, Zaki dan Dr. Chan cuba memujuk Ena supaya tidak meninggalkan Zaki dan anaknya iaitu Tina. Iaitu pada waktu tersebut Zaki dan Dr. Chan menyedari bahawa Ena berada di lapangan terbang untuk pulang. Jadi mereka berdua cuba sedaya upaya untuk memujuk Ena, dan pada
pada waktu itu juga berlakunya perdebatan lah orang kata antara Zaki dengan Ena tentang janji mereka pada waktu dahulu, iaitu semasa mereka bercinta sampailah sekarang. Guys, cikgu nak tanya, apa fungsi Dr. Chan berada dalam penceritaan drama Ena ini? Siapa yang boleh jawab? Okey, satu, Dr. Chan ni adalah doktor kepada Ibu Zaki, iaitu Mak Munah. Dan kedua, betul, dia seorang yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan antara Zaki dengan Ena. Kenapa? Betul, sebab Dr. Chan ni Dr. Chan ni lah merawat Mak Munah yang mengalami apa, guys? Betul. Jadi Dr. Chan tu berasa sangat bertanggungjawab lah, dan lagipun dia seorang yang sangat kasihan ataupun caring lah kepada keluarga Zaki ni. Jadi pada waktu itu juga Dr. Chan dia ikutlah Zaki untuk sama-sama memujuk Ena supaya tidak meninggalkan Zaki dengan anaknya, iaitu bernama, tepat sekali, Tina. Pada peringkat kemuncak, semakin up lagi ni karya drama Ena ni. Kenapa? Betul, sebab watak Mak Munah datang. Kita pun lihatlah dalam karya itu Mak Munah juga memujuk Ena supaya tidak meninggalkan Zaki. Dia dalam keadaan menangis-nangis ya. Lagipun dia berasa sangat bersalah sebab kerana dia anaknya Zaki, dia banyak menumpukan masalah terhadap dirinya berbanding dengan isterinya. Jadi Mak Munah tahu pasal hal tu. Dan Mak Munah ni dia menegaskan bahawa Zaki amat menyayangi Ena dan dia tidak ada niat apa-apa pun untuk meminta Zaki membelakangi isterinya, iaitu Ena, kerana dia tahu Zaki telah pun berkahwin dan juga memiliki seorang anak. Dan jadi pada bahagian pelaraian tersebut, apa yang terjadi, guys? Apa-apapun, Ena tetap dengan keputusannya untuk meninggalkan Malaysia atau meninggalkan Zaki sekeluarga. Jadi pada waktu itu Zaki sangat kesianlah, Zaki dengan anaknya, dengan Mak Munah berasa sangat, orang kata tu frust, berasa sedih. Mengapa semua ni terjadi? Betul kan? Betul, sangat menyedihkan. Jadi pada waktu itu juga apa yang berlaku? Apa tindakan Dr. Chan? Tindakannya ialah Dr. Chan meminta Zaki supaya memberikan masa kepada Ena untuk berfikir semula. Betul, apa yang dibuatnya itu mesti ada sebabnya. Betul. Baiklah, cikgu harap kamu boleh faham secara jelas tentang binaan plot ini. Jadi ini juga akan boleh membantu kamu lah untuk menjawab soalan peperiksaan. Kalau soalan bertanya lah, jelaskan binaan plot yang terdapat dalam karya drama ini. Jadi korang pun dah tahu, korang pun gunakan 4 elemen ni, iaitu permulaan, perkembangan, kemuncak dan peleraian. Dan korang pun boleh dapat huraikanlah setiap satu, di mana macam contohlah pada peringkat permulaan dalam karya drama Ena ini, Ana berada di lapangan terbang menunggu penerbangannya ke England. Pada waktu itu Ana berasa sangat kecewa kerana beranggapan suaminya Zaki lebih mengutamakan ibunya daripada Ena sebagai isteri. Dan begitulah seterusnya jawapan korang. Macam tu je cara Ana jawab. Terus direct to the point. Tak perlu lagi ada pengenalan, tak perlu lagi ada penutup, tak perlu, jawab terus. Kan? Korang pun dah tahu dah macam mana teknik-teknik menjawab ni. Cikgu rasa tak ada masalah pun untuk korang nak jawab. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada permainan. Macam tadi jugalah kita main dekat World. Okey, so tadi cikgu pun dah again share link dekat grup WhatsApp. So macam biasalah, korang pergi buka dulu untuk bersedia bagi menjawab segala persoalan. Segala persoalan yang terdapat dalam game tersebut. Okey, so mari kita start. Cikgu nak tengok lah korang nak main.
Okey, kita pun telah puas bermain dan juga kita telah puas untuk belajar. Okey. So, kita pun telah hampir habislah untuk sesi pengajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum itulah macam biasalah cikgu nak minta dua orang untuk memberikan refleksi apa yang korang telah belajar pada hari ini. Nadira, boleh? Boleh? Wow, so good Nadira. Hari ini Nadira mendapat sesuatu daripada pelajaran kita pada hari ini. Okay, next. Siapa? Gentleman, tolong mas. Okay, Firdaus. Boleh Firdaus. Wah, sangat hebat juga ya Firdaus. Mantap. Okay, tak apa. Boleh je kita mengulangi sekali lagi permainan yang pada akan datang lah. Apa-apa pun yang penting tu ilmu. Duit tu taklah penting sangat pun kan, dia just ganjaran je. Okay, so untuk akhir kalam lah pada hari ini, cikgu yakin dan percaya korang pun dah menguasai sepenuhnya. Sebab sebelum ni pun korang pun dah tahu konsep dengan definisi tentang latar kita tahu kan ada terbagi kepada 3. Itu latar masa, tempat dan juga masyarakat. Dan untuk binaan pulau tu ada 4 ya guys. Ada permulaan, perkembangan, peleraian dan juga tinggal terbalik ya, kemuncak. Tapi apapun ini adalah 4 yang perlu korang kena ingat lah, dan sangat membantu untuk korang menjawab peperiksaan pada masa akan datang. Jadi kita pun telah mengakhiri kita punya kelas. So harap korang boleh dapat enjoy and get something daripada kelas kita pada hari ini. Okay, cikgu minta maaf lah kalau ada apa-apa macam kesalahan lah dari segi teknikal ataupun apa-apa mistake yang korang rasa yalah mistake kan, macam tu. Cikgu pun tak tahu nak cakap macam mana lagi. Apapun harap korang ya macam biasalah boleh dapat sesuatu. Dan karya drama ni senang je, kita nak boleh dapat ingat. Dia macam boleh senang dapat ingat lah, sebab dia banyak dialog-dialog kan. Okay, so itu sajalah kelas kita pada hari ini. So boleh leave lah kita punya kelas, and have a nice day guys. Terima kasih.